Berapa ramai hari ini yang mempunyai tahap pendidikan yang tinggi tapi kurang nilai adabnya dalam seseorang individu. Berapa ramai hari ini yang tiada ilmu dan tiada adab. Dan juga bagaimana pula mereka menuntut ilmu dalam masa yang sama adab entah hilang ke mana. Melihat kepada persoalan-persoalan ini, adakah sebenarnya kita sudah jelas serta faham makna adab itu sendiri? Adab berasal dari perkataan Arab iaitu adaba yang memberi maksud perilaku dan perbuatan kebaikan, kesantunan, moral, sopan santun, kesusilaan serta kemanusiaan. Berkait dengan perkongsian pada hari ini, adab dan ilmu. Apa pula makna ilmu? Ia bermaksud pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dan alam ciptaannya, termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batin. Hukum menuntut ilmu adalah fardu ain, iaitu satu kewajipan pada umat Islam. Ada orang tanya, mana lagi utama, adab atau ilmu? Atau kedua-duanya penting? Keduanya adalah penting. Tetapi ada satu hal penting sebenarnya yang kita tidak boleh abaikan dalam berilmu, iaitu adab. Sangat penting untuk kita belajar adab sebelum berilmu. Banyak ulama yang telah berpesan kepada kita, al-adab qabla al-ilmu, beradab sebelum berilmu. Orang yang berilmu itu istimewa. Oleh sebab itu, Allah memberikan kedudukan yang khusus dibandingkan dengan orang yang tidak menuntut ilmu dengan orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, Allah akan angkat darjat untuknya. Oleh hal yang demikian, kita tak boleh pisahkan adab dan ilmu, kerana adab dan ilmu ini mestilah berjalan seiring dan seimbang. Antara kepentingan beradab ketika menuntut ilmu ialah, yang pertama, Allah akan memudahkan jalannya untuk ke syurga. Yang kedua, akan mendapat sakinah dan rahmat daripada Allah. Yang ketiga, mendapat perlindungan daripada malaikat. Yang keempat, penduduk di langit dan bumi sehingga ikan yang di dasar laut sekalipun akan mendoakan keampunan. Yang kelima, berjaya dunia dan akhirat. Yang keenam ialah dihormati dan disanjungi oleh masyarakat. Oleh sebab itu, janganlah kita meremehkan diri dalam menuntut ilmu. Bagaimana adab-adab menuntut ilmu? Yang pertama, niat di dalam hati kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, tekun dan amalkan segala ilmu yang telah dipelajari. Yang ketiga, menjauhi maksiat dan memperbanyakkan zikir kepada Allah. Yang keempat, memilih kawan yang baik, soleh dan soleha. Yang kelima, menghormati ibu bapa, guru, rakan-rakan dan juga orang-orang di sekeliling kita. Yang keenam, meminta ibu bapa mendoakan kita supaya terang hati. Yang pertama, membuat persiapan awal sebelum kelas bermula. Yang kedua, hadirkan diri di setiap kelas yang sedang berlangsung. Yang ketiga, membaca doa dan fokus kepada pembelajaran yang sedang dijalankan. Yang keempat, menghormati guru dan merespon segala apa yang guru perkatakan. Dan yang kelima, ucap terima kasih selepas sesi pembelajaran sebagai tanda penghargaan. Apa dalam menuntut ilmu dipelajari dari adab, faham atas ilmu dipelajari dari adab, tersebarnya ilmu dipelajari dari adab. Maka bersama-samalah kita menuntut ilmu dengan beradab.